Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang diberkati Allah ini, terpaksa bersama kita berada di rumah Allah, sama-sama menyambut kembali pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Sebab yang pertama kita menyambut bacaan kitab Al-Fiqhul Awlawiyat, Faham Keutamaan, karangan almarhum Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Dan sebab yang kedua, jika ada kesempatan kita sambung fatwa-fatwa semasa. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kuliah yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan mana lebih utama antara meninggalkan perkara yang dilarang ataupun melakukan perkara ketaatan yang berupa bentuk sunnah. Antara yang haram dengan yang sunnah, mana lebih didahulukan? Jawapannya, lebih dahulu meninggalkan perbuatan haram daripada buat benda yang sunnah. Yang itu kita dah bincang pada kuliah lepas. Malam ni sambungan Al-ghaniyyu ma'asyukri amil faqru ma'asabri. Orang yang kaya, kaya serta bersyukur, kaya yang bersyukur, mana lebih utama dengan fakir yang bersabar? Dua-dua tu ada kelebihan. Fakir tapi sabar, tak pernah berhenti, sabar. Mana lebih utama dengan kaya yang bersyukur? Baik. Kata Syekh Qaradawi, wa min al-mabahith allati tadkhulu huna fi fiqh al-muwazanat aw fiqh al-awlawiyat ma bahathahu al-ulama qadiman hawla al-ijabah an hadha as-su'al ayyuma afdal wa akthar ajran, al-ghaniyyu ma'a asy-syukr am al-faqr ma'a as-sabr. Baik. Antara pembicaraan yang termasuk di sini di bawah fiqh muwazanah, fiqh perbandingan ataupun fiqh keutamaan, apa yang telah dibincangkan oleh ulama dahulu kala lagi, iaitu ketika mana mereka menjawab persoalan mana lebih afdal dan lebih banyak ganjarannya antara orang kaya yang bersyukur dengan yang fakir yang bersabar. Kedua-dua itu ada kelebihannya. Fakir tapi bersabar, ada kelebihannya. Kaya bersyukur pun ada kelebihannya. Tapi antara dua itu mana lebih besar, lebih utama? Kadang-kadang kita baca hadis berkaitan dengan kelebihan fakir. Nabi kan suka orang fakir, Nabi kan duduk bersama orang fakir, mendengar cerita orang fakir miskin. Jadi ada hadis Nabi bersama orang fakir miskin, tapi ada hadis juga ayat berkaitan dengan orang kaya yang bersyukur. Jadi dua-dua itu ada kelebihan masing-masing. Baki lagi mana hak lebih utama antara dua-dua itu. Baik, kata Syekh Qaradawi, tafawadat al-ijabatu 'ala as-su'ali ma baina al-murajjah al-awwal wa murajjah al-akhar. Berbeza jawapan berkaitan dengan persoalan tadi. Ada sebahagian ulama yang merajihkan pendapat yang pertama dan ada sebahagian ulama yang merajihkan pendapat yang kedua. Sebahagian ulama kata orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang miskin yang bersabar. Ada pendapat yang kedua mengatakan orang fakir yang bersabar itu utama daripada kaya yang bersyukur. Sebab dia fakir, tak banyak kisah dia. Orang kaya banyak kisah dia, orang fakir tak kisah apa dah. Jadi dua-dua tu ada pandangan. Memang tak dinafikan, sebahagian ulama mengatakan hak kaya bersyukur itu utama, sebahagiannya mengatakan yang miskin itu utama. Miskin tapi bersabar. Pasal besok tak banyak hisab. Ini yang itu.
Baik. والذي يترجح لي من خلال التدبر في النصوص والمقارنة بينها أن الغني مع الشكر هو الأولى أولى والأفضل. Kata Syekh Qadawi, pendapat yang aku pilih berdasarkan penelitian aku terhadap nas-nas Quran dan hadis dan perbandingan antaranya, aku memilih pandangan orang yang kaya yang bersyukur itu lebih aula, lebih afdal berbanding yang miskin tapi bersabar. Jadi Syekh Qadawi dia memilih pendapat yang mengatakan yang kaya bersyukur lebih utama. Jadi kena kaya lah kan? Cuma kalau dah kaya jangan lupa daratan. Dia takkan masa miskin, masa sederhana dulu, sedekah tiap minggu RM5 bagi. Dah kaya raya, projek juta-juta, nak sedekah RM5 tak? Nak sedekah RM5 dah takut tak cukup modal kerana projek besar, projek juta baru-baru ni. Jadi nak bagi RM5 macam dulu tu dah tak berani dah, takut tak cukup modal, tak cukup pasal projek besar. Dia nampak untung, dia nampak akhirat. Hati tak tahu. Kalau kaya bersyukur, banyak duit, dia bantu orang buat masjid, buat ini, tentu hal tu hebat lagi kan? Tapi dia tak lain pakai kaya ke muka ni. Baik, kaya hati insya-Allah kan. Baik. Jadi Syekh Qadawi sebut pada aku memilih pendapat kaya yang bersyukur itu lebih utama berbanding miskin yang bersabar. Kedua-dua tu ada kelebihan tu. Bukan pada miskin bersabar tu tak kelebihan, tak ada kelebihan. Tapi kaya itu lebih afdal, lebih aula padaku, kata Syekh Qadawi, berdasarkan penelitian nas-nas Quran dan juga hadis. Baik, kata Syekh Qadawi, antara contoh ayat Al-Quran yang menyebut wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan alangkah sedikitnya di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Itu dia. Al-Quran sebut yang bersyukur sikit sangat. Bila dah kaya lupa daratan, tak bersyukur dah. Kalau bersyukur ilmu lah dia pakai kuat, sedekah dia pun pakai banyak, dia bersyukur kan. Tapi bila dah kaya, jemaah kuliah pun tak ada, kuliah sibuk bisnes, projek betul ni. Tak ada masalah dengan kuliah. Itu masalahnya. Dah syukur kat mana? Tanda-tanda bersyukur tu kuat ibadah. Bersyukur bukan sekadar ucap Alhamdulillah. Bersyukur tu guna semua panca indera kita kalau melaksanakan perintah Allah. Lidah ucapkan Alhamdulillah, tangan kaki buat ibadah. Sebab itu Nabi sembahyang malam, qiyamul lail sampai pokok pecah bumi kaki dia. Lama dia berdiri sampai pecah bumi kaki dia. Kita ada? Tak ada lah. Kalau pecah pun pergi main bola, orang muda lah. Sepak tunggu, lupa pakai kasut apa-apa, akan ada pun. Bukan kerana sekian berdiri lama. Bila Aisyah tanya wahai Rasulullah, pasal apa Nabi sembahyang kuat sangat sampai pecah-pecah bumi kaki ni? Kan Allah, kan Nabi tak ada dosa, Allah ampun tak ada dosa. Nabi kata afala aku abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tanda syukur tu kuat ibadah. Kaya kuat ibadah, bersyukur sedekahnya dengan apa nak amalannya, hebat tuan. Baik, satu. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi ala firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-17, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tak akan dapati kebanyakan daripada mereka yang bersyukur. Ini ucapan Iblis ni. Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf, di mana Iblis ni dia telah bersumpah dengan Allah dan minta Allah Ta'ala panjangkan umur, la uwiyannahum ajma'in, aku nak goda semua nak ada. Ayat ni panjang dan kat ceritanya, wahai Tuhan, kamu tak akan dapati kebanyakan manusia yang bersyukur. Allah rakamkan ucapan ni pasal memang betul ramai manusia yang tak bersyukur, dan lebih lagi bila dah diberi kekayaan.
Baik, wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alullah al-ghani wa yata'awwadhu billahi min al-faqr. Nabi sendiri pernah minta kepada Allah Taala kekayaan, dan Nabi minta perlindungan daripada Allah Taala daripada kefakiran. Nabi tak kaya, betul ke Ustaz? Ada hadis. Umpama contoh sabda Nabi, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah petunjuk, ketakwaan, afaf dan wal ghina. Ghina maknanya kekayaan. Dah, kalau betul Nabi minta kaya, pasal apa Jibril pernah offer kepada Nabi, mereka offer Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu nak, aku boleh tukarkan bukit kau ni jadi mahal, minta Tuhan tukar. Tapi tak. Pasal apa? Kaya di sini tu kaya di sini ulama bincang bahas panjang. Ada tafsir yang mengatakan kaya di sini bukan kaya harta benda saja, kekayaan hati budi. Dah kaya harta benda termasuk juga, tapi Nabi sengaja meninggalkan kekayaan yang nampak-nampak, bukan tak boleh. Pasal kalau Nabi rebut harta kekayaan, umatnya nanti akan lebih-lebih lagi ya. Makna dan hadis ini Nabi tak nak miskin juga nanti mana. Faham tak? Pun begitu Nabi tetap bersama dengan orang miskin dan menyayangi mereka. Jadi ghina sini maknanya terlalu luaslah, kekayaan hati, kaya budi dan seumpamanya, termasuklah kaya harta. Tapi Nabi pernah menolak untuk untuk ditukarkan bukit dengan emas sebagaimana yang di-offer oleh malaikat kepada Nabi. Baik. Dalam ayat yang hadis yang lain Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min al-faqri wal qillah wal dhillah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada kefakiran. Kefakiran. Hadis ini menunjukkan kaya yang bersyukur itu lebih afdal, lebih aula. Baik. Wa qala Sa'd, inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Nabi pernah berkata kepada sahabat Nabi, sesungguhnya Allah sayang kepada hamba yang bertakwa yang kaya. Yang kaya harta benda taklah umum. Kaya harta benda termasuk kaya hati budi dan seumpamanya. Baik. Wadalla hadis, dan begitu juga ada hadis yang menunjukkan kekayaan itu, orang yang kaya peluang untuk buat kebaikan lebih luas. Hadis di mana yang menyebut zahaba ahlul jusul darajat bil wujuh. Hadis ini panjang. Imam An-Nawawi masuk ke hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat yang miskin kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlul jusul bil wujuh, orang kaya ni meninggal dunia bawa banyak pahala. Pasal apa? Yusolun kerana yusolun, mereka sembahyang, mereka sembahyang. Mereka beribadah macam kami beribadah, tapi lebihnya mereka ni yatasaddaquna min fuduli a'malihim. Tapi mereka lebih min amwalihim, lebih mereka ni pasal mereka kaya, mereka boleh bersedekah dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Dan kami miskin, tak nak sedekah, tak mampu. Menunjukkan orang kaya ni peluang kebaikan jadi banyaklah. Kita rasa miskin, sedekah RM5. Nak ada sedekah banyak-banyak, nasi beras kat dapur ni tak boleh lagi. Dah tak boleh payah, mahal pula tu. Kan? Beras mahal pula tu. Dah ni. Jadi nak ceritanya, nak bagi lebih-lebih, takut tak dapat beli beras lagi yang Nabi nak makan, bagi nak sikit. Dia orang kaya, ya, RM500 dia macam RM50 je. RM500 dia macam RM50 je. Dia bagi RM1,000 macam RM100. Nak ceritanya peluang kebaikan itu lebih besar. Jadi sahabat Nabi mengadu kepada Nabi, cuma dalam hadis ni Nabi menghiburkan hati orang miskin dengan memberi faham tentang sedekah. Sedekah ni tak semestinya harta benda. Nabi kata, inna likulli tasbih sedekah. Kamu bertasbih itu pun dia sedekah. Maknanya dapat pahala lah. Kamu bertakbir, Allah Akbar, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah pun sedekah. Kamu bertakbir, sedekah. Kamu menyebut yang ma'ruf, sebagai kemukaran, sedekah. Wa fi bid'i ahalikum sedekah. Kamu mendatang isteri kamu pun sedekah. Nak cerita indah Islam ni, pahala dan Islam terlalu
luas sampai bersama suami isteri pun dapat pahala. Hebat. Bantuan Muhammad dapat pahala. Syarat dia kena Allah Ta'ala. Jangan ingat nak bergalak je. Kerana Allah Ta'ala pasal supaya nafsu kita ni diletak pada tempat yang adil, yang elok, yang dibenarkan oleh agama untuk melakukan ihsan dan salihah. Kerana Allah Ta'ala dapat pahala tuan-tuan. Malam pertama dapat pahala tu. Ingat lah. Tak tanya. Dah tengok soal lama, kahwin berapa tak? Kahwin berapa lah? Dia keluar. Marah. Nak cerita je tuan, pahala. Sampai benda tu pun pahala. Sekali lagi, minta dengan poin. Orang perempuan yang bangga minta sedekah. Sedekah fasih baru, tak payah pakai modal. Ni nak sebut ni. Kamu bersama dengan isteri aku pun sedekah. Sambung. Baik. Waqad asna Allah Ta'ala ala adadin min rusulil akramin. Allah Ta'ala memuji-muji ramai di kalangan rasul-rasul yang mulia. Allah Ta'ala sifatkan mereka dengan sifat sebagai hamba yang bersyukur, yang lebih bersyukur. Contoh Allah misal kepada Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu hamba yang bersyukur. Ayat lain Allah sebut dalam Nabi Ibrahim, syakiran li'an'umih, dia bersyukur kepada nikmat-nikmatnya. Ayat Quran Allah Ta'ala sebut pula kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, i'malu ala Dawud syukra. Banyak ayat-ayat Al-Quran Allah puji para nabinya kerana syukur, menunjukkan syukur ini kelebihan yang besar. Jadi orang kaya yang bersyukur berdasarkan hadis ini dan juga beberapa ayat Quran tadi, Syekh Al-Tawi memilih pandangan kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada miskin yang besar. Tapi kalau kaya yang tak bersyukur, lebih teruk daripada miskin yang besar. Miskin bersabar itu lebih baik daripada kaya yang tak bersyukur. Tapi kalau kaya bersyukur, lebih afdal daripada miskin yang bersabar. Pada pandangan Syekh Al-Tawi. Wallahu a'lam. Cukup saya dulu. Akan datang sambungan Imam Al-Ghazali dan Fiqh Keutamaan. Fiqh Keutamaan di sisi Imam Al-Ghazali. Kita sambung pada bulan yang datang panjang. Nampak saya tak sempat. Saya sampai sini fatwa masalah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kuliah yang lepas kakak saya kita menyambung berkaitan dengan fatwa selama. Fatwa menangani persoalan bid'ah dalam masalah ikhtilaf perkara furu'. Dan kita dah bincang berkaitan dengan amalan yang didakwa sebagai bid'ah. Ada amalan yang khilafiyah yang tak patut dibid'ahkan. Ya. Yang pertama membaca Yasin malam Jumaat dan malam Sya'ban, yang itu saya dulu tahu as. Yang kedua berdoa beramai-ramai lepas dan berurit lepas bayaran. Ini jauhlah pada kuliah lepas kan. Baik. Membaca tahlil dan kenduri arwah. Tak ulas sebelum tahlil dan kenduri arwah. Hujah-hujah ulama al-sunnah dekat tahlil. Dah kan? Sudah? Ya? Okey. Kalau macam itu sambungan okey. Menyambung okey, sambungan lagi. Selawat syifa tertentu, selawat syifa yang dianggap sebagai syirik. Bukan termasuk selawat syifa. Belum okey. Saya situ pasal syifa dah. Masa yang ada tuan-tuan, isu yang antara isu khilafiyah yang tak patut dibina ialah berkaitan dengan selawat syifa. Di mana selawat syifa ini selawat syifa ni tuan, yang pertama selawat ni bukan waris daripada Nabi. Selawat ni selawat yang ditulis oleh ulama. Selawat syifa ditulis oleh ulama. Kemudian ada makna selawat itu menyandarkan kesembuhan kepada Nabi atas dasar syarat Nabi penyebab kepada kesembuhan. Isunya bila setengah pihak bertanggapan selawat syifa ini syirik.
pada tanggapan mereka selawat syirik. Saya dah refer dalam fatwa pelis semacam tu mengatakan selawat sifat ni syirik, maknanya membawa kepada syirik kerana menyandarkan kesembuhan kepada Nabi. Tuan-tuan biasa dengar sifat? Kita tak biasa selawat sifat. Biasa dengar kan? Saya aman tuan-tuan. Sini selawat sifat dalam keluar dalam radio, dalam televisyen. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kumpul nasyid mana buat nasyid tak ingat dah kan mana apa ijah ke apa buat nasyid. Ini selawat sifat, namanya selawat sifat. Yang pertama tuan-tuan, selawat ni tuan-tuan, selawat ni boleh tak boleh kita mereka selawat sendiri? Pada Wahabi tak boleh, bid'ah. Imam Nawawi mengatakan harus buat selawat sendiri dengan syarat tidak bertepung bercanggah dengan selawat yang maksum. Kata Imam Nawawi, dan ini juga pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar dalam bidang ilmu hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari yang mensyarahkan hadis Imam Bukhari. Antara hujah yang pertama yang nak kata selawat ni kita buat selawat sendiri boleh. Banyak selawat yang ditulis oleh ulama bukan maksud daripada Nabi. Cuma selawat hak terbaik hak maksud Nabi. Tetapi tetap boleh mengamalkan selawat yang lain daripada selawat yang maksud. Hujah ini pandangan jumhur ulama. Bukan pandangan jumhur ulama sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi. Hujah dan hujah yang kata boleh buat sendiri. Hujah ya, benar sekali selawat zikir sama selawat zikir boleh kita karang sendiri dikatakan ulama dengan syarat tak bercanggah bertembur dengan zikir dan selawat yang maksud. Hujahnya adalah hadis Imam Bukhari sahih. Hadis Imam Bukhari satu kali Nabi sembahyang. Nabi bangkit dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba sahabat belakang Nabi, makmumlah sahabat belakang, dia menambah buat zikir sendiri. Dah buat zikir sendiri dalam sembahyang pula tu. Dia sambut Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Zikir yang maksud Nabi Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana wa lakal hamd sangat mulia. Sahabat itu tambah, pandai-pandai tambah sendiri. Kalau itu habis tambah sendiri, sesatlah. Sahabat belakang pandai-pandai tambah zikir hak maksud ni. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi tambah. Hamdan katsiran, pujian-pujian yang banyak. Mubarakan yang betul berkaitan padanya. Ditambah. Habis banyak. Habis pun paling belakang. Siapa tadi? Mana mengatakan siapa yang bercakap tadi? Yang pandai-pandai tambah zikir. Agak-agak di bawah. Saya semua. Nabi kata masa kamu tersebut zikir tadi, aku melihat malaikat berebut-rebut mencatat apa yang kamu tulis. Nyatalah marah tapi rupa dipuji. Masa kamu sebut tadi, aku melihat malaikat berebut-rebut mana dulu yang mencatat zikir kamu tadi. Hadis Sahih Imam Bukhari. Bukan maksud ni, Bukhari. Maka berdasarkan hadis dikata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar, Imam Mujtahid tuan. Imam Mujtahid, ulama besar dan tidak hadis bermazhab Syafi'i. Dia kata berdasarkan hadis ini harus kita mereka zikir sendiri dalam sembahyang dengan syarat tak bertembung bercanggah dengan zikir yang maksud daripada Nabi. Tak bertembung, dia hanya menambah yang maksud. Hak maksud Rabbana wa lakal hamd. Dan wahai Tuhan kami untuk pujian. Dia tambah pujian yang banyak, yang baik, yang penuh keberkatan. Dia tak bertambah. Pada
Jadi berdasarkan hadis ini kata Al-Hafiz harus mereka zikir sendiri dalam sembahyang dengan syarat tidak bertembung bercanggah dengan zikir yang maksud. Siapa kata? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar, imam mujtahid dan ilmu hadis. Maka sebab itu kawan-kawan sama juga dengan selawat. Selawat yang masuk Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tiba-tiba ulama tambah semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tambah bil qulubi wa dawaiha. Ditambah tengah-tengah. Asal hak masuk ditambah tengah-tengah sikit je. Tambahan lagi berupa bentuk doa, berupa bentuk pujian. Tak salah. Jemput ulama membolehkan. Wahabi tidak lah. Jemput ulama membolehkan. Balik kepada isu selawat sifat ni. Selawat sifat, zikir dan selawat yang dipilih oleh ulama, bukan yang masuk. Cuma yang selawat ini disebabkan sifat kepada Nabi atas jalan musafah. Nabi penyebab kepada kesembuhan, bukan Nabi yang menyembuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, selawat itu masuk cucuri rahmat kepada Nabi kami Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbi doktor hati, wa dawaiha dan kesembuhan dan ubatnya. Wa afil abdani wa shifaiha dan keafiatan tubuh badan dan kesembuhannya. Ini dinisbahkan kesembuhan kepada Nabi atas jalan sebab musabab. Nabi penyebab kepada kesembuhan. Dan Nabi tuan sahabat kena panah masa perang, kena mata, dari panah terjatuh mata. Nabi Muhammad di mana sahabat tak balik, aku tangan Nabi yang mulia dengan mukjizat Nabi sembuh. Hadis sahih tu sembuh. Malahan bila sahabat itu mata hak dan panah lebih terang daripada mata hak dan panah. Sahabat sembuh. Dan Nabi menyebut ke Nabi penyembuh. Nabi sebab sahabat lah yang mukjizat dia. Yang itu Allah. Kita. Jadi berdasarkan sifat yang mari geng Wahabi mengadakan selawat sifat syirik pasal menisbahkan kesembuhan kepada Nabi. Maka Ustaz Wahabi dia pun terima Nabi maha penyembuh. Dia nak buruhkan selawat sifat ni, dia maha penyembuh. Sifat dia maha penyembuh. Dia maha penyembuh syirik. Senang mesti kau orang. Tuan-tuan, ulama besar Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Siapa Dr. Wahbah Al-Zuhaili? Dr. Wahbah Al-Zuhaili ni dalam ulama besar pengarang kitab Tafsir Al-Munir, ada 5 jilid saya lihat. Kitab fiqh 4 mazhab Al-Fiqhul Islam wa Al-Laduf. Dia menyarankan untuk baca selawat sifat bila sakit pada punggul. Dia kata aku amal selawat sifat sejak aku kecil lagi, sejak aku sekolah lagi. Bila sakit kepala aku tak tangan di kepala baca hilang. Siapa ni? Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili, kitab fiqh 4 mazhab Al-Fiqhul Islam wa Al-Laduf. Kalau saya dengarkan apa namanya ucapan dia. Dengar kan? يضع يده على صدغه الأيمن ثم يقول 10 مرات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا جربت ذلك منذ كنت طالبا في الثانوية، كلما اشتد بي صداع فورا يزول الصداع، وأنا أقول هذا صادقا. Dia kata aku telah amalkan selawat masa aku sekolah menengah lagi, sanawiyah. Aku sekolah menengah lagi, aku dah amal dah selawat ni. Bila kepala tak tangan kat kepala baca hilang. Mari Wahabi syirik oleh maksud ni. Tuan-tuan, ni contoh amalan ulama. Apa hujah yang kata selawat sifat dibolehkan? Yang pertama sekali, hujah yang pertama. Hujah yang pertama kena faham bahasa Arab ni tuan bukan semua hakikat. Dalam bahasa Arab ni bukan semua kalimah itu hakikat. Ada kali kalimah tu dia pakai kalimah majaz, kalimah bahasa kiasan. Itu kita faham. Tak boleh ditolak.
Dalam Al-Quran dan hadis Nabi ada banyak bahasa majaz, bahasa kiasan. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan faham. Bahasa kiasan, bahasa isti'arah, bahasa majaz. Dalam bahasa Quran banyak tuan-tuan. Contoh. Al-Hajar Aswad yang minallahi fil-ardi. Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di muka bumi. Hadis Nabi. Tuan-tuan pergi Mekah, cium Hajar Aswad. Oh macam ni dengan Allah. Kalau tuan itu Hajar Aswad tangan Allah, kafir jadi. Sebab batu makhluk tu. Itu makhluk. Dan Nabi sebut tangan kanan. Ibarat majaz, pasal majaz. Siapa nak cium tangan Allah, cium Hajar Aswad. Hajar Aswad ibarat tangan kanan Allah, bukan hakiki. Ini dia bahasa majaz. Dalam bahasa Arab banyak bahasa majaz ni. Nah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang akan binasa belaka. Wa yabqa yang kekal wajhu, muka Tuhan. Wahabi kata Tuhan tangan kaki. Kalau macam itu muka Tuhan kekal, tangan kaki hancur belaka. Kalau pakai zahir, muka Tuhan kekal. Badan Tuhan, tangan Tuhan, kaki Tuhan semua hancur belaka. Kalau pakai zahir lah. Wajhu di situ bermaksud apa? Zat Allah, bukan muka. Sebut muka makna zat. Dia bagi bahasa majaz. Tak, kalau kita saya makan nasi, makan nasi saja, kalau ada lauk, tak sebut lauk. Sebut nasi, maksudnya lauknya, ulamnya, dah sekali. Oh, nasi tu ibaratnya gitu. Qumil laila illa qalila, berdiri malam walaupun sedikit. Kum tu maksud bangun, qama berdiri, qama ya hukum. Ada tu makna ayat Quran ni, tengah malam tu bangun tidur, lepas berdiri. Apa bang? Bangun malam, pemilai, tidur. Bukan. Kum di situ bermaksud sembahyang. Sebut perkataan berdiri, maksudnya sembahyang. Sebab dalam sembahyang ada berdiri. Warka'u ma'al raki'in, rukuk dah sama bersama orang rukuk. Tak ada kau ibadah rukuk aja. Dua, pak rukuk, pak mak tu rukuk itu rukuk. Tak ada juga apa ada. Rukuk ni bermakna sembahyang. Sebut pengaruh rukuk makna sembahyang. Ini bahasa majaz. Kalau kita belajar bahasa Arab, contohlah suatu Arab. Perkataan Arab. Ra'aitul asada fi hadiqatil hayawan. Ini bahasa Arab ni. Orang belajar bahasa Arab. Aku melihat singa di taman haiwan. Taman haiwan itu zoo lah. Zoo ke zoo. Boleh faham Aku tengok singa di zoo. Singa juga nyata kan? Dia singa lah. Tapi Arab biasa guna ra'aitul asada yakhutbu ala mimbar. Aku melihat singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Kalau sebut macam ni, adakah tuan faham singa ni singa nyata? Singa zoo lepas mari mandi apa namanya, main apa yang akan mimbar. Assalamualaikum dia. Mana ada itu katung. Sudah katung boleh lah. Singa di sini kata ulama bermaksud dipanggil isti'arah. Bahasa majaz, bahasa kiasan. Khatib yang garang macam singa. Aku lihat khatib yang garang macam singa berkhutbah dalam mimbar. Dekat situ aku lihat singa berkhutbah dalam mimbar. Nak ceritanya bahasa majaz. Bahasa majaz ini tak boleh ditolak. Pasal memang ada dalam penggunaan bahasa Arab. Maknanya kini Wahabi ini dia menolak bahasa majaz. Kerana kejahilan dia tidak bahasa majaz. Pada dia hakikat kata. Tak betul. Kalau kita hakikat kata tadi muka Allah kekal, kaki tengah hancur kata. Imam Malik pun terpaksa berpegang dengan makna wajhu itu zat, bukan wajah Allah. Mesti dia ditakwilkan. Faham tak? Baik tuan-tuan. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi ada bahasa majaznya. Allah Ta'ala menyandarkan kesembuhan kepada makhluk, kepada madu. Contoh, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Keluar daripada perut lebah syarabun cecair. Itu madu yang berbagai. Fihi shifaa'un linnas, pada madu syifa, kesembuhan untuk manusia. Allah Ta'ala menisbahkan kesembuhan kepada madu. Dan madu kau ibu Allah tu. Jadi kalau Wahabi kata selawat sifat syirik pasal menyandarkan kesembuhan kepada Nabi, ni Al-Quran menyandarkan kesembuhan kepada madu.
Al-Quran syirik kan? Boleh syirik apa? Kalau ikut kaedah Wahabi, kalau sifat syirik pasal menyadarkan kesembuhan kepada Nabi, maka ayat Quran ini pun syirik ikut kaedah Wahabi sebab menyadarkan kesembuhan kepada madu. Sedangkan yang dibuka madu Tuhan Allah. Faham tak? Kita buang ayat Quran ni. Ada yang buang? Buang sepatah ayat Quran tapi jadi. Tuan-tuan, ni suatu hujah yang cukup kuat yang tak boleh dipatahkan oleh Wahabi. Asli menyadarkan kesembuhan kepada madu. Jadi kalau ikut terima Wahabi yang nak membuka sebagai maha pembuh, dia buatlah madu maha pembuh. Syirik ayat Quran. Boleh? Sebab tu kita faham bahasa majas. Jadi Allah Ta'ala menyadarkan kesembuhan kepada madu atas jalan sebab musabab yang menyebut pada akhirat kita Allah Ta'ala jua. Itu contoh dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi pernah menyadarkan kesembuhan kepada habbalus sauda. Alaikum bihabbalis sauda fa innahu shifaa'un min kulli da'. Ambillah habbalus sauda, sesungguhnya dia syifa, penyembuh daripada semua penyakit illa sam, kecuali mati. Nabi sendiri menyadarkan kesembuhan kepada habbalus sauda. Dah habbalus sauda mati nak banding Nabi siapa? Mana hebat? Tentu Nabi kita hebat lagi. Sebaik-baik makhluk di alam dunia ni, kekasih Allah lagi. Jadi sebab tu tuan-tuan, hujah Wahabi yang mensyirikkan sifat atas alasan menyadarkan kesembuhan kepada Nabi, hujah tu dangkal. Kerana Quran sendiri menyadarkan kesembuhan kepada madu, Nabi menyadarkan kesembuhan kepada habbalus sauda. Kalau syiriklah hadis, syiriklah ayat Quran. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la hawlana syaqiyan wa la maqrudan wa la mahruma. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Tuan-tuan, kalau ada soalan boleh tanya di hadapan.